Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton ya? Saya mengharapkan semua sidang penonton yang bersama-sama saya Zul Hazmi bin Ilyas ataupun jurutera pusaka ya pada malam ni dalam kisah 9 suku malam. Ya, semuanya berada dalam keadaan sehat fizikal dan mental insya-Allah. Jadi apa yang saya akan kongsikan ya pada kisah malam ini? Okey. Kisahnya bertajuk Tanah Pusaka Felda Berpuaka. Tajuknya macam mengerikan sikit ya, tetapi sebenarnya memang banyak kisah-kisah duka urus pusaka ya yang melibatkan tanah-tanah Felda ya. Jadi apa yang saya akan kongsikan pada malam ini adalah kisah benar ya yang berlaku kepada seorang kenalan saya di sebuah tanah Felda di Negeri Sembilan. Tapi tempatnya dirahsiakanlah ya untuk menjaga privasi. Ya. Jadi kisah ni berlaku ya. Kenalan saya ni ada 6 orang adik-beradik. Dan beliau merupakan anak yang sulung. Ibunya telah meninggal terlebih dahulu sebelum bapanya. Ya. Drama Melayu Mega Holding ni ya, berlaku setelah kematian bapanya. Ya. Tanah Felda ni merupakan tanah Felda yang lama, di mana setiap peneroka telah mendapat geran individu. Ya, maknanya bukan lagi dalam GSA, bukan lagi dalam Group Settlement Act ya. Setiap peneroka telah mendapat geran tanah masing-masing ya. Jadi kisah ni berlaku setelah kematian bapa kepada kenalan ni. Ya. Memandangkan kenalan ni merupakan anak sulung, maka kenalan ni membawa geran tanah ya dan berurusan dengan peguam di mana surat kuasa telah dikeluarkan ya. Kenalan saya ni telah dilantik sebagai pentadbir ya. Tetapi itulah masalahnya, salah faham di kalangan adik-beradik yang 5 orang lagi. Mereka beranggapan apabila surat kuasa ni seolah-olah macam kenalan saya ni orang yang berkuasa. Jadi mereka beranggapan habislah ni semua. Tanah Felda, hasil-hasil Felda ni semua akan diambil oleh kenalan saya ni kan. Itu salah anggapan adik-beradik yang lain lah, yang 5 orang tu. Dan kenalan saya ni ada perniagaan sendiri, dia tak duduk di Felda ya, dia duduk di luar. Jadi berita ataupun kisah yang kononnya kenalan saya ni memegang surat kuasa ni, yang gila kuasa ni, tersebar begitu cepat di kalangan peneroka Felda yang lain ya. Siapa yang bawa cerita ni? Adik-beradik dia yang 5 orang ni. Dia kata Abang Long gila kuasa, dengan surat kuasa tu dia nak ambil semua hasil-hasil tanah Felda kan. Itu cerita yang dibawa kepada semua penduduk Felda tersebut. Jadi apabila kenalan saya ni sekali-sekala balik kampung kan, jadi dia tengok orang-orang Felda tu pandang dia semacam ya, atas bawah macam itulah. Macam dia ni bahaya betul lah kan. Semua hasil Felda nak diambilnya kan. Hasil arwah. Sedangkan adik-beradik lain juga berhak. Itu anggapan masyarakat. Jadi kenalan saya ni mula rasa tidak selesa lah ya. Kenalan saya ni cuba menerangkan kepada adik-beradik yang lain bahawa surat kuasa tu sebenarnya surat mentadbir saja. Tetapi penjelasan yang diberikan oleh kenalan saya ni tidak langsung tak diterima oleh adik-beradik dia yang lain. Ya. Sedangkan kenalan saya sebagai pentadbir, pemegang surat kuasa ni bercadang ya nak masukkan ke semua nama adik-beradik dalam geran. Malahan dia pun dah buka akaun ya, akaun bersama ya, di mana dia dengan adik bungsunya menjadi pemegang ataupun pentadbir akaun tersebut, di mana kesemua hasil-hasil daripada tanah Felda tu akan dimasukkan dalam akaun.
Kemudian hujung tahun dibahagilah sama-sama, ya, sama-sama merasa hasil daripada peninggalan arwah bapanya. Tetapi hajat tersebut tak tercapai. Sebab apa? Adik-beradik yang 5 orang ni dah boykot dia. Ya, tak mau dengar penjelasan dia. Maka kisah ni ataupun salah faham ni, persengketaan sesama adik-beradik ni berlanjutan selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Kenalan saya ni pun dah mula rasa apa? Stres dengan adik-beradiknya. Hari raya pun dah tak balik, dah tak berjumpa, ya. Itu kesannya daripada salah faham ni. Sehinggalah pada tahun lepas, ya, adiknya yang seorang ni merujuk kepada peguam mereka lah, ya. Dan peguam tu pun menyatakan bahawa sebenarnya surat kuasa tu memang surat kuasa mentadbir saja. Ya, abang sulung awak ni bukannya nak menguasai keseluruhan hasil. Memang itu mentadbir saja. Jadi bayangkan, setelah 3 tahun, setelah berita kononnya abang sulung dia ni gila kuasa nak ambil hak semua kan, tersebar dah satu kampung, satu felda, ya, itu hasilnya setelah 3 tahun salah faham tu, ya. Jadi adik-beradik yang lain pun mula sedar bahawa selama 3 tahun ni mereka salah faham, ya, setelah diberi penerangan oleh peguam yang mereka lantik sendiri, ya. Ni bukan peguam yang abang sulung yang dulu tu, tak, ni peguam lain. Barulah mereka sedar bahawa mereka salah faham. Tetapi ialah benda dah 3 tahun berlalu, ya. Banyak nak salah faham, banyak nak perselisihan faham, banyak sangat pergaduhan, banyak sangat perdebatan, maka masing-masing merasa malu untuk merujuk balik benda ni kepada kenalan saya yang merupakan abang sulung mereka, ya. Jadi nampak daripada sini, setelah kefahaman tu diberikan, ada jalan penyelesaiannya, tetapi disebabkan ego masing-masing, maka kes ni tak berjalan, ya. Kes huruf pusaka arwah ni masih lagi tak berjalan, ya. Jadi sidang penonton yang saya hormati, ya, apa yang boleh dipelajari daripada kisah, ya, tanah felda berpuaka ni, ya. Pertama, kita ni semua orang Islam, ya, kena belajar tentang ilmu urus pusaka, ya. Ilmu hukum faraid untuk pembahagian harta pusaka. Kena belajar berkenaan dengan wasiat, hibah, pesanan dan sebagainya. Sebab apa, ya? Kita semua alhamdulillah pada hari ini masih lagi hidup. Tapi kita semua tahu kan, setiap yang hidup pasti akan mati. Alhamdulillah kita ada harta, tak banyak pun sikit. Jadi apabila berlaku kematian, harta kita tu akan menjadi pusaka. Kemudian apa? Yang ketiga, kita semua ada anak, isteri, ya, mungkin isteri-isteri, ya. Itu semua ahli keluarga, ya. Apabila berlaku kematian, ahli keluarga akan menjadi waris-waris. No, persoalan dia, siapakah antara kita ni yang tidak tergolong dalam kumpulan tersebut? Tak ada kan? Semua orang akan mengalami ketiga-tiga perkara tersebut kan? Jadi maksudnya apa? Ilmu urus pusaka, hukum faraid, wasiat, hibah, pesanan dan sebagainya ini relevan ataupun memang berkaitan dengan kita semua umat Islam. Maka ambil masa, ambil peluang untuk belajar. Ya, macam di Mai Pusaka sendiri kita pun banyak mengendalikan kelas-kelas percuma, ya, untuk ilmu perancangan pewarisan, hukum faraid, asas faraid dan sebagainya. Jadi ambil peluang tersebut, belajar, ya. Kalau tak boleh menolong orang lain pun, paling kurang pun boleh menolong diri sendiri supaya boleh mengelakkan salah faham, seperti mana kisah tanah felda berpuaka ni kan. Itu boleh dielakkan kalau ada kefahaman yang betul. Okey. Yang kedua, urus pusaka, ya. Kalau ada urus pusaka yang belum selesai, datang berjumpa kami pihak Mai Pusaka, ya. Hubungi perunding-perunding di Mai Pusaka. Sebab apa? Sebab prinsip Mai Pusaka adalah menyelesaikan urus pusaka, kasih sayang bertaut kembali. Itu apa orang kata,
satu peluru dua musuh. Ya, urus pusaka selesai, adik-beradik kasih sayang sesama adik-beradik bertaut kembali, boleh dikembalikan. Ya, jadi alhamdulillah bahagia semua kan. Sebab apa? Sebab di My Pusaka kita ada pendekatan dinamakan muafakat waris. Langkah pertama apabila pihak My Pusaka mengendalikan urus pusaka, yang pertama adalah apa? Muafakat waris. Tujuan dia apa? Menyelesaikan isu urus pusaka di samping hubungan sesama waris dapat diperbaiki. Ya, okey. Pengajaran yang ketiga. Ini pengalaman saya sendiri ya, macam petang tadi pun ada terima panggilan daripada seorang prospek ya yang baru kematian isteri. Dia kata boleh tak pihak tuan urus pusaka arwah isterinya ya. Dan pada 2 hari lepas pun ada terima panggilan ya daripada pasangan yang agak muda ya yang mempunyai kesedaran perancangan pewarisan yang tinggi ya. Dia hubungi, dia kata, tuan saya bercadang nak buat hibah dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, kebelakangan ni memang banyak kesedaran telah timbul ya di kalangan masyarakat kita ya, di mana kalau ada urus pusaka tak mahu bertangguh lagi ya, cepat-cepat diuruskan. Alhamdulillah, mana yang pasangan yang muda-muda pun dah mula membuat perancangan pewarisan, mana kesedaran tu datang ya, ada. Saya selalu bertanya kepada klien dari mana dapat nombor telefon macam ni kan. Jadi dia kata banyak tengok video daripada Kisah 9 Suku Malam ya, baca posting dalam mypusaka.info, dan saya percaya ini adalah hasil daripada usaha ya para penonton yang share ya, yang follow, yang like. Contohnya macam Kisah 9 Suku Malam ya, macam posting di mypusaka.info. Saya percaya itu ramai sidang penonton yang berkongsikan maklumat tu dengan ramai orang di luar sana melalui sosial media ya. Ini merupakan satu usaha yang baik ya, dan percayalah ini sebenarnya satu usaha dakwah ya. Teruskan, alhamdulillah ya. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada usaha kita yang sedikit tu. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Semoga sedikit sebanyak ya dapat memberi pengajaran dan juga panduan kepada sidang penonton ya. Jangan lupa tolong like, follow dan share FB Live Kisah 9 Suku Malam ya, kepada seberapa ramai orang di luar sana yang yang dahagakan ya berkenaan dengan ilmu urus pusaka dan perancangan pewarisan. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Kalau ada salah silap tu memang kekurangan saya ya. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.